Tetapi ada juga pelanggan yang datang bukan pelanggan sebenar, tetapi katanya jelmaan hantu. Casuarina Inn yang sebenarnya berfungsi sebagai rumah rehat untuk kegunaan pegawai British sewaktu mereka menjajah tanah Melayu pada suatu ketika dahulu sebelum kita menyambut kemerdekaan. Tidak ketinggalan juga, ia pernah digunakan sebagai kem dan dom untuk tentera British merehatkan diri dan tempat tinggal mereka buat sementara waktu. Kemudian bangunan asal Casuarina Inn ditinggalkan kosong bertahun lamanya. Pada 12 September 1972, Kerajaan Negeri Perak telah mengambil alih setelah ianya ditinggalkan pihak British dan dijadikan sebagai sebuah hotel bajet untuk kegunaan dan kemudahan orang awam serta pelancong. Upacara perasmian rumah rehat Taiping ini dilakukan oleh almarhum Sultan Idris Shah yang dikelolakan oleh Jabatan Kerja Raya. Namanya kemudian ditukarkan kepada Casuarina Inn Taiping seperti mana ia dipanggil hari ini. Dirasmikan oleh mantan Menteri Besar Perak Tajul Rosli pada 20 Mei 2000. Hotel bajet yang dibangunkan dari pengambil alihan ini mempunyai 24 bilik standard dan 2 bilik untuk keluarga. Bagaimanapun hotel itu telah ditutup pada sekitar bulan Disember 2010 kerana dikatakan pihak pengurusan tidak dapat menampung lagi kos pengurusan. Namun, banyak kabar berlalu yang mengatakan bahawa penutupan Casuarina Inn berpunca daripada pelbagai kejadian mistik yang berlaku sehingga menyebabkan orang ramai takut untuk menginap di situ. Banyak juga perkongsian yang dibuat oleh warganet yang rata-ratanya pernah mendengar kisah seram tentang hotel berkenaan. Malah, ada yang mengalaminya sendiri semasa tinggal di sana suatu ketika dahulu. Ada kisah yang menceritakan tentang seorang pengunjung yang datang menginap di situ. Kisahnya ketika berada di Casuarina Inn, dia mendapat pelbagai gangguan seperti bunyi perabot beralih di tingkat atas, bayangan seseorang di balik langsir tingkap, malah pintu diketuk ketika dia sedang tidur. Ketika itu dia menganggap gangguan berkenaan sekadar perkara biasa. Mungkin ada tetamu lain atau ada budak-budak tersalah ketuk pintu. Sehingga pada malam kedua, gangguan paling hebat apabila dia dialihkan keluar bilik ketika tidur. Kiranya malam tidur dalam bilik lain, tetapi esoknya setelah sedar sudah berada di luar dengan barang-barang yang bersepah seperti dicampak keluar. Siapalah yang alihkan pengunjung ini? Banyak pihak menceritakan perkara yang sama. Lebih teruk ada yang terkena gangguan seperti lampu dipadam ketika mandi. Malah kipas lampu yang terpasang meskipun pada awalnya pengunjung percaya sudah menutupnya sebelum keluar. Ada juga kisah seram di hotel ini yang diceritakan oleh bekas kaki tangan yang mana mereka juga sering diganggu oleh entiti yang disebut sebagai penunggu hotel berkenaan. Kisahnya gangguan kepada kaki tangan lebih dahsyat kalau bunyi loceng di lobi perkara biasa. Tetapi ada juga pelanggan yang datang bukan pelanggan sebenar tetapi katanya jelmaan hantu. Ini disedari selepas pelanggan sebenar menelefon kembali bahawa terpaksa membatalkan tempahan padahal awal tadi pelanggan itu sudah check-in. Tukang housekeeping juga mengalami pengalaman ngeri apabila habis barang-barang mengemas disepahkan. Malah ada yang melihat penampakan di balik langsir seperti bayangan hitam. Ada satu lagi kejadian yang memang menjadi cerita legend di situ. Terdapat satu keluarga datang berkunjung di hotel itu. Sudah selesai check-in dan serah kunci kepada keluarga tersebut. Tapi pihak resepsionis merasakan keluarga ini macam pelik, namun dibiarkan sahaja. Selepas keluarga itu masuk bilik, tidak lama selepas itu pihak resepsion mendapat panggilan untuk room service. Bilik itu telah memesan makanan dalam kuantiti yang banyak. Pihak kafe telah menghantar makanan ke bilik tersebut, tetapi tetamu itu menyuruh meletak di luar sahaja. Keesokannya pihak hotel itu datang kutip balik pinggan. Keluarga itu katanya nak menginap 2 hari sahaja, tetapi sudah masuk hari ketiga. Mereka masih belum check out lagi. Jadi pihak hotel mengambil keputusan melakukan pemeriksaan di hotel tersebut. Mereka telah pergi dan mengetuk pintu beberapa kali. Tiada orang menyahut.
Bilik berkunci dan aircon masih lagi on. Bila buka pintu bilik hotel keluarga berkenaan, memang tiada orang, kosong, tapi bilik macam ada orang. Kunci bilik pula ada terletak elok di atas rak. Jadi pihak hotel ceklah senarai nama guest itu. Tengok-tengok bilik itu memang kosong. Tiada data pun tentang tetamu hotel berkenaan. Tapi pihak reception memang yakin yang mereka bagi guest satu keluarga di bilik itu. Tidak berhenti di situ. Pihak hotel menghubungi pihak kafe dan menanyakan tentang pesanan makanan yang dibuat oleh keluarga tersebut. Lebih mengejutkan, pihak kafe mengatakan memang ada pesanan itu. Ingatkah anda tentang kabarnya pada tahun 2010 dahulu? Casuarina Inn dicadangkan akan dijadikan tapak permulaan bagi kereta kabel yang menghubungkan Bukit Larut. Namun projek ini sunyi tanpa kabar berita dan perancangan itu tidak diteruskan lagi. Jadi, mungkinkah hotel ini benar-benar keras? Walau apa pun bangunan ini haruslah dipelihara kerana seni binanya yang unik dan tidak wajar dibiarkan begitu sahaja. Sekian, terima kasih.